hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran 26 Ogos bersama saya Sugita dan juga Fahrin Ahmad yang cukup segak kacak hari ini berblazer warna hitam seperti ingin pergi ke interview. Tapi apa yang pasti kita bersama dengan penonton-penonton setia Wanita Hari Ini. Dan hari ini saya nak pastikan anda semua bersama dengan kami kerana satu topik yang cukup menarik yang akan dilalui oleh semua orang dalam kehidupan ini, iaitu bersara. Jadi apakah kerjaya kita selepas bersara? Kita akan bincangkan hari ini. Tapi sebelum itu Sugi, ada sesuatu yang kita ingin kongsikan. Bagi anda yang ingin mencuba sesuatu yang baru, boleh membina keyakinan diri. Ramai yang sudah kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Terima kasih untuk semua kongsian anda. Maggie dengan kerjasama Women Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia. Tingkatkan kemahiran anda. Marilah daftar sekarang untuk bengkel online wanita cukup berani di www.maggie/takkenal-tak-cinta. Dan itu adalah daripada Maggie. Tapi kita ada juga sesuatu yang menarik ingin dikongsikan di dalam segmen JMTV bersama dengan Manja Kasih. Silakan Encik Faizul. Terima kasih Faring dan juga Sugi. Sebelum menjadi seorang wanita yang cukup berani, jom kita jaga dulu kulit wajah kita. Okey, wajah kita sangat memainkan peranan yang penting pada aspek kehidupan kita. Kulit wajah yang cantik akan memberi banyak kelebihan kepada si pemilik. Tetapi dalam kegairahan kita nak mencantikkan kulit wajah kita, kita perlu tahu apakah cara terbaik untuk menjaga kulit wajah kita. Salah satunya dengan menggunakan produk yang berasaskan alam semula jadi, agar kulit wajah kita tidak rosak sepenuhnya akibat menggunakan produk-produk yang tidak diiktiraf. Untuk itu, dapatkan set Kasih Skincare. Produk pertama yang menggunakan teknologi kunyit putih, yang menggunakan formula sendiri dan juga yang melalui R&D yang sangat ketat. Dan Kasih Skincare mendapat lulus ujian pusat racun negara. Selain kunyit putih, antara kandungan lain di dalam penghasilan Kasih Skincare ialah ekstra aloe vera, ekstra rose, minyak zaitun dan juga shea butter. Dan kesemua bahan yang digunakan di dalam Kasih Skincare selamat, tidak memedihkan kulit dan tidak menyebabkan kulit anda menjadi merah ataupun terbakar. Setiap dari anda layak untuk tampil menawan dengan kulit wajah yang sihat. Untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV ataupun layari FB dan juga IG kami di Kasih HQ. Dan hari ini dengan setiap pembelian Kasih Skincare berharga RM90, anda akan mendapat percuma satu kain sarung ini secara percuma sahaja. Dapatkan kain sarung ini secara percuma dan hubungi nombor yang tertera pada kaca TV anda. Dan di dalam Kasih Skincare terdapat 5 barang, iaitu tok sabun Love Soap, Blossom Toner, Lia Serum dan juga krim siam dan juga krim badan. Dan kesemua produk ini melalui ujian yang sangat-sangat ketat. Hubungi nombor yang tertera pada kaca TV anda ataupun layari FB dan juga IG kami di Kasih HQ. Ingat, apa yang penting kena jaga baik-baik. Untuk itu kita kembali semula bersama Sugi dan juga Fahrin. Silakan. Terima kasih Encik Muhammad Faizul. Baik, seperti yang Farin kongsikan tadi, topik kita pada hari ini adalah bagi mereka yang akan bersara ataupun mungkin sudah bersara. Suatu hari nanti akan bersara. Termasuk kita berdua. Mungkin satu fasa yang setiap orang akan lalui dan banyak persoalan yang akan wujud ya Farin, dari segi kewangan, masa. Yalah, ramai kata lepas kita bersara lebih tenang, banyak masa. Tapi banyak masa tu akan membuatkan kita bingung juga macam mana apa saya nak buat persediaan yang ingin dibuat. Ada masalah emosi pula betul. ke? Okey, jadi kepada anda, seandainya anda ada sebarang pendapat atau persoalan yang ingin dikongsikan, kongsikan bersama kami di facebook.com/WHI TV3. Jangan ke mana-mana, kerjaya selepas bersara selepas ini. Wanita hari ini. Fasa persaraan boleh menjadi satu detik yang menggembirakan bagi sesetengah individu.
Detik transisi ini dilihat boleh memberikan individu rehat yang cukup dan mereka juga boleh melakukan apa sahaja aktiviti yang diinginkan. Kebebasan ini menjadikan individu kreatif pada usia tua. Ada di antara mereka yang melakukan aktiviti perniagaan secara bersendirian, ada yang mula mencari hobi baharu seperti berkebun dan ada juga individu yang mengambil peluang untuk mengembara mengelilingi dunia. Namun, bagi sebilangan masyarakat, persaraan boleh menjadi faktor kemurungan yang berpanjangan. Hal ini terjadi berikutan individu mempunyai banyak komitmen yang perlu ditanggung, kos sara hidup yang tinggi dan tidak merancang aktiviti selepas bersara dengan betul. Tidak dinafikan kualiti hidup yang baik selepas persaraan merupakan aspirasi setiap pesara. Oleh itu, persediaan fizikal dan mental amat penting bagi setiap individu yang akan melangkah ke dalam fasa ini. Baik, bersara merupakan satu persoalan yang subjektif yang mungkin kita semua masih belum ada jawapannya. Jadi pada hari ini sebagai inspirasi untuk anda semua, apakah kerjaya selepas bersara kita bersama dengan 3 orang wanita hebat pada hari ini sebagai tetamu kita untuk topik kita. Betul, Farid. Kita bersama dengan Puan Nurlia Ahmad selaku seorang bekas pesara tentera udara yang pernah berkhidmat selama 22 tahun. Selamat datang, Puan. Ya, betul. Sehat ya? Ya, sihat. Okey, baik. Serba hijau pada hari ini Puan Nur Hasimah Abdul Aziz, seorang pesara penjawat awam bersama dengan kita, dan di hujung sana kaunselor dari Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai Puan Faizah Muhammad Osman. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Okey, baik. Kita tujukan soalan pertama terus kepada Puan Nurlia ya, selaku seorang pesara tentera udara yang pernah berkhidmat menabur bakti selama 22 tahun. Saya pasti ramai di rumah dan kami berdua juga ingin mengetahui sedikit latar belakang Puan sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalam sejahtera. Sebelum saya menceburi diri dalam bidang keusahawanan, saya adalah seorang pesara tentera udara di Raja Malaysia, yang mana saya di dalam bidang ketugangan pembantu kawalan trafik udara. Yang mana tugas-tugas saya lebih kepada pengoperasian seperti memantau pergerakan penerbangan pesawat, merekod data-data berkaitan tentang penerbangan pesawat, menyediakan seperti keadaan cuaca dan peta-peta untuk para pilot dan kru-kru anak kapal. Wow, saya dah teruja ni. Maknanya kalau kita tengok polis trafik di jalan raya, ini trafiknya di udara. Okey. Selepas itu saya juga dibesarkan, dilahirkan di Jerantut Pahang, yang mana saya adalah anak jati peneroka iaitu di Felda Padang Pio Jerantut. Okey, baik. Saya memasuki alam ketenteraan pada bulan November 1997, yang mana kalau semua tahu pada tahun itu Malaysia mengalami kegawatan, serba kekurangan. Saya masuk dengan suggest daripada ayah saya iaitu Ahmad bin Saidin. Ayah saya merupakan seorang pesara tentera juga. Dari sokongan beliau saya dah masuk dan saya berjaya menamatkan perkhidmatan sehingga bersara wajib pada Disember 2019. Maknanya bulan 12 tahun lepas. Ya. Okey, menambahkan itu saya pengkalan udara TUDM Subang adalah pengkalan yang terakhirlah. Saya berkhidmat di situ selama 2 tahun dan saya berbangga menjadi salah seorang perwira negara. Dan memang berjiwa pahlawan. Tapi saya kira wanita kesemuanya berjiwa pahlawan. Bagaimana? Okey, sekarang kita mungkin nak menyingkap sedikit kisah daripada Puan Nur Hasimah sendirilah. Mungkin sedikit latar belakang dan juga kabarnya terus tak lama terus ada satu kerjaya yang baru kabarnya. Okey. Sehingga 1 Julai 2020, saya menjadi penjawat awam sebagai Marine Lesen tertinggi di dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tugas-tugas saya ialah dalam bidang penguatkuasaan lesen di pasar-pasar malam seluruh Kuala Lumpur lah. Jadi sebenarnya sebelum lagi saya bersara tu, saya dah fikirkan apa saya nak buat. Di hujung minggu sebenarnya saya dah mula buat
cookies. Untuk saya, sebenarnya dalam hati saya, lepas bersara kita tahu semua duit dah berkurang kan. Tinggal 60%. So tapi saya tak nak kurangkan tu semua. Saya nak bersara dalam keadaan biasa. Apa yang saya dapat selama hari ini, saya nak gunakan seperti hari saya bekerja. Saya tak nak gaji yang tinggal 60% tu. Bila saya kira-kirakan 60% tu hanya tinggal untuk saya je rasanya. Jadi saya tak boleh. Saya perlu berkongsi dengan orang lain. Jadi untuk berkongsi dengan orang lain, saya perlu ada pendapatan yang lebih daripada itu. Paling tidak pun yang sama macam dulu, tapi berharapannya lebih lah kan. Untuk saya teruskan, saya boleh berbelanja, boleh belanja orang lain juga, belanja ke arah sumbangan-sumbangan, bantuan apa semua. Jiwa saya macam tu, saya nak teruskan. Saya tak nak kurangkan. Bermakna dia mengekalkan gaya hidup ataupun orang kata maintain the lifestyle lah sebenarnya. Saya nak macam tu. Tapi saya kira itu antara persoalan ataupun sesuatu yang memang semua orang yang akan bersara akan bimbang, kewangan kan. Mungkin Puan Faizah boleh kongsikan, bila seseorang itu bersara, setiap orang mempunyai tafsiran sendiri mengenai persaraan kan. Tapi fasa itu tidak boleh dielakkan. Ada yang akan berasa teruja, kita akan bersara, ada yang sedih, lepas tu kena menyesuaikan diri, kena menerimanya. Bagaimana setiap orang boleh menerima fasa-fasa ini, Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya dalam wanita hari ini, pada hari ini. Untuk seseorang menerima fasa-fasa dalam persaraan itu sendiri, biasanya bila kita start bekerja saja, kita dah tahu. Umur persaraan 55 ke 60. Malah ada orang yang bersara lebih awal. Bersara pilihan umur 45. Okey, jadi realiti itu kita semua dah maklum. Yang nak menerima dan tak menerima selalunya ialah bila kita kita tak nak bersara tapi kita terpaksa bersara. So orang yang ada resisten kat situ, dia menerimanya dengan hati yang berat. Tetapi kalau orang yang dah menerima realiti itu dari awal lagi dan dia ada perancangan yang baik untuk yang dia akan lakukan selepas bersara, saya rasa penerimaan bagi diri dia taklah begitu susah untuk menerimanya. So yang penting kat sini ialah perancangan. Perancangan dan persiapan untuk diri seseorang untuk bersara. Maknanya dah ada mindset macam Puan Nur Hasimah lah tadi tu. Dia dah tahu dah. Dah pun bersedia. Okey, kepada Puan Nolia sendirilah. Kalau kita lihat tadi Puan ada mengatakan dah beralih kepada bidang keusahawanan. Sesuatu yang cukup menarik. Mungkin saya pasti memang daripada awal tu dah bersedia. Macam mana dah mula bersedia dan tahu apa yang nak jadikan kerjaya selepas bersara tu? Okey, dalam bidang keusahawanan ni, saya memilih dalam perkhidmatan makanan. Yang mana saya permulaan perniagaan itu, saya mempunyai kedai iaitu Mamalia Kitchen. Nasi Mamalia Kitchen, air asam sempoi. Yang mana di situ saya memulakan perniagaan dengan menu untuk makan tengah hari. Keistimewaan menu saya ini iaitu nasi Mamalia Kitchen ini di rumah khas dengan rempah-rempah ratus yang sangat baik untuk nasi. Ramai customer datang makan sangat berpuas hati dan dia akan datang dan repeat berkali-kalilah untuk menu yang daripada Mamalia Kitchen ini. Di samping air asam sempoi yang saya menggunakan resipi istimewa dengan ada menu daging masak hitam yang lembut dan ayam masala yang rasanya yang amat unik dan istimewa. Customer datang memang amat berpuas hati. Di samping itu juga saya menjadikan kerjaya kedua saya dalam usaha perniagaan ini disebabkan sebelum dalam ketenteraan sebelum bersara saya ada menghadiri kursus-kursus di Perhebat. Sebagaimana sedia maklum, Perhebat itu Badan Pengurusan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera di Sungai Buloh.
Di situ semua bakal-bakal pesara menjalani kursus di situ. Contoh macam saya ambil selama setahun di sana dalam pakej pengurusan perkhidmatan makanan. Di situ cikgu-cikgu, penaga pengajar akan mengajar cara-cara menjadi seorang usahawan yang berjaya untuk menguruskan restoran, kafe, gerai dan kantin-kantin sekolah, semua berkaitan dengan bisnes. Mereka inputkan semua ilmu-ilmu tentang perniagaan yang sehinggakan saya confident untuk menceburi diri dalam perniagaan. Sehingga sekaranglah yang masih ada ni perniagaan itu alhamdulillah. Maknanya kita memang nampak jelas kalau dalam angkatan tentera mereka mempersiap sediakan bagi mereka yang berkhidmat tu untuk persaraan. Satu kelebihan lah Farid, dan kini Puan tengah menjana pendapatan menggunakan apa yang dipelajari. Alhamdulillah, apa yang ilmu yang saya dapat daripada perkhidmat saya praktikkan sepenuhnya dalam dunia perniagaan saya yang sekarang yang sedia ada ni. Tapi saya kira ramai dekat rumah juga Puan ingin mengetahui di sebalik kejayaan Puan ni, siapa yang mendorong Puan sebenarnya? Okey. Mendorong untuk terus saya berjaya sebenarnya selain daripada ayah dan ibu saya di kampung serta guru-guru dan tenaga pengajar di perkhidmat, dia adalah suami saya iaitu Muhammad Rosdan bin Abdul Rahim yang ada sekarang ni di sini. Bersama memberi sokongan sampai ke studio. Beliau tak kira masa, tak kira waktu, sentiasa memberi sokongan. Dia umpama tulang belakang saya lah. Sumber inspirasi saya juga dan sama-sama mengusahakan perniagaan ini. Dari segi masakan dia tolong untuk sediakan menu-menu semua dia tolong daripada rumah sampai ke kedai untuk customer, semua dia banyak menolong dan membantu saya lah. Tanpa dia saya rasa saya takkan sampai ke tahap inilah. Saya berterima kasih sangat kepada suami saya iaitu Muhammad Rosdan bin Abdul Rahim. Sugi pernah dengar tak di balik kejayaan seorang wanita adanya seorang lelaki? Macam balik pula. Okey. Baik, Puan Hasimah, kalau kita lihat ini adalah kejayaan daripada Puan Nolia. Puan Hasimah sendiri, apakah bidang kesusahan anda sekarang dan kenapa tak pilih untuk berehat saja? Bagi saya berehat, tidur tu dah cukup rehat dah sebenarnya. Jadi bila saya bangun tu saya kena buat sesuatu. Jadi selepas saja saya bersara, saya menyambung sebenarnya kerja-kerja hujung minggu yang saya buat cookies tu. Lepas tu saya fikir, kenapa tak inilah masa untuk saya pulun buat sepenuh masa. Kata saya buat sepenuh masa dan saya boleh keluarkan lebih banyak lagi produk saya. Kalau macam dulu hujung minggu dapat buat 30 balang ataupun 50 paket. Saya buat cookies. Cookies saya tu dia sepanjang masa, bukan bermusim hari raya. Walaupun orang kata tak nenas, Elma London semua tu akan datang pada hari raya kan. Tapi tak, saya buat tu sepanjang masa. Sepanjang masa dan permintaannya pun ada. Okey. Persoalannya bagaimana pula pandangan daripada mungkin ahli keluarga sendiri, sokongan, mungkin pendapat daripada mereka? Sebenarnya sokongan paling hebat daripada keluarga lah. Daripada suami dan anak-anak. Okey, baik. Kalau kita dengarkan apa yang dikongsikan oleh kedua-dua mereka ni, Puan Faizah, kita boleh katakan yang kedua-duanya minat dalam apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin Puan Faizah boleh kongsikan betapa pentingnya kalau kita nak memilih kerjaya selepas bersara ni, kalau ia sama, orang kata tally dengan minat kita, dengan hobi kita. Selalunya bila kita bekerja dalam bidang kerjaya kita sebelum bersara, itu ialah kerja kita yang satu kerja yang serius yang menggunakan otak sebelah kiri. Rutin kita kan. Selalunya selepas bersara orang akan beralih kepada apa yang dia minat. Apa yang dia passionate about. Okay. So kalau berniaga, macam perniagaan pun ada macam-macam perniagaan. So selalunya orang yang bersara tu dia akan memilih apa yang dekat dengan dia. Apa yang dia suka, apa yang dia cekap, dia mahir untuk buat dan ada permintaan ke arah tu. Dan of course satu lagi ialah sokongan lah. Macam Puan Nolia dan Puan Hasimah. Memang kita tengok sokongan
keluarga tu, suami dan anak-anak padu. So itu yang menjadikan mereka bersemangat untuk meneruskan kerjaya selepas bersara. Okey, baik. Baik. Untuk Puan Nolia sendiri lah, apakah sebenarnya rahsia kejayaan anda sehingga ke hari ini dan pastinya akan terus berjaya lagi? Okey. Sebenarnya tiada jalan pintas untuk mencipta sesuatu kejayaan. Contoh seperti saya bangun di awal pagi sebelum subuh dah bangun dah, cabarannya untuk menyediakan bahan-bahan untuk perniagaan, memasak di awal pagi dan set pada minda untuk mestilah betul. Set pada minda mestilah betul dan apa yang kita buat tawakal dan usaha yang gigih dan ada keyakinan diri untuk meneruskan kerjaya di dalam perniagaan saya ini. Lepas itu, mesti ada satu keazaman yang membolehkan kita sentiasa satu tekad di dalam diri kata apa yang kita buat sehingga berjaya dan tidak boleh dibawa main-main ataupun sebagainya lah. Jadi momentum itu, motivasi itu kena sentiasa ada. Tiada jalan pintas seperti yang Puan kongsikan tadi. Okey Puan, Puan Asmah, baik. Mungkin secara ringkas ada sebarang pesanan akhir kepada mereka di luar sana kemungkinan yang akan bersara tapi masih belum bersedia. Masih belum bersedia, ya. Tak bolehlah macam tu. Sebenarnya 2-3 tahun lagi yang kita nak bersara tu sebenarnya kita dah kena ada perancangan tu. Setuju? Nah, kita jangan lupa sebenarnya kebergantungan kita memang kepada Yang Esa. Tetapi untuk menyusun kehidupan kita setelah bersara itu ialah diri kita sendiri. Ya, dengan niat kita, dengan kita memanfaatkan kesihatan yang diberi, apa perlunya bermalas-malas kan? Betul. Dengan tubuh badan yang sihat. Kita boleh buat pelbagai perkara, boleh mendatangkan pendapatan dan dalam waktu yang sama kita meningkatkan taraf ekonomi terutamanya wanita-wanita Melayu di luar sana. Itu yang paling saya suka. Semangat Puan Ya, betul Farid. Baik Puan Faizah, di penghujung segmen ini mungkin satu tips yang boleh Puan tujukan kepada wanita-wanita di luar sana ataupun yang baru akan bersara ataupun yang baru bersara. Okey, untuk kita semualah yang bekerja, yang paling penting ialah perancangan kewangan dari awal kita bekerja. Perancangan kewangan tu tak boleh buat dekat hujung-hujung persaraan. Tetapi pemilihan kerjaya boleh dibuat mungkin macam Puan Hasimah cakap 2-3 tahun sebelum kita bersara. Dan hidup kita ni saya suka gunakan konsep ikigai. Tujuan hidup. Di satu pulau di Okinawa, Jepun. Mereka mengkaji kenapa penduduk dekat situ boleh ada jangka hayat yang tinggi, yang umur yang panjang sampai 100 tahun. Kerana konsep mereka tiada persaraan. Tiada istilah bersara. Mereka kekal relevan. So macam itulah juga. Sebagai penutup kita kepada Puan Nolia, apa nasihat Puan kepada bekas tentera di luar sana? Sebenarnya kejayaan boleh dimiliki oleh sesiapa saja tanpa mengira siapalah kita sebagai pesara tentera ataupun tidak. Yang penting mestilah komitmen, rajin, mesti ada kejujuran dan yang penting sekali kita ada semangat dan keazaman untuk terus berjaya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Faizah Muhammad, Puan Nur Hasimah dan juga Puan Nolia kerana bersama kita memberikan serba sedikit ringkas padat inspirasi untuk kita semua. Saya sudah bersemangat dan sudah mendapat sedikit inspirasi. Dah bersedia untuk bersara? Belum lagi. Saya amat muda. Apapun terima kasih kepada ketiga wanita hebat kita hari ini. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini dengan satu demo craft. Cukup menarik. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan baik dalam segmen demo hari ini, demo craft hari ini kita bersama dengan Puan Suzana Syamsuddin. Selamat datang Puan. Terima kasih. Yang juga merupakan seorang pesara penjawat awam tetapi yang istimewanya Puan telah bergiat dalam industri perniagaan kraft tangan ini sewaktu dalam perkhidmatan, ya. Okey. Mungkin sebelum kita mulakan kita mulakan demo kita, nak tahu sedikitlah bagaimana Puan bergiat dalam bidang kraft tangan ini. Okey, terima kasih Ya. Gita. Okey,
semasa saya berkhidmat sebagai penjawat awam, so saya di dalam 7 tahun sebelum persaraan tu, saya telah ditempatkan di Jabatan Pembangunan Masyarakat dan di mana di sana saya telah berpeluang untuk berjumpa dengan komuniti. Dan bila berjumpa dengan komuniti, dia banyak program-program yang melibatkan komuniti tentang kesedaran kita semula, belajar buat craft. Ya. Dan benda-benda tu memang menjadi minat saya sejak sekolah lagi. Wow, jadi bonus lah. Bonus. Memang masa kerja di jabatan lain kita nak grab ilmu-ilmu ni agak terhad. Baik. Sibuk kan. Tapi bila ditempatkan bersama dengan komuniti, selalu bercampur-campur dengan semua aktiviti ni, cucuk tanam, bersukan, ya, buat craft, menjahit, memang memberi satu bonus lah kat saya. Okey. Kita boleh lihat di hadapan ni segala yang orang kata dibuat dari scratch menggunakan bahan-bahan kitar semula. Dan hari ini Puan Suzana nak kongsikan bersama dengan kita bagaimana nak buat decoupage. Ya, perkataan Perancis decoupage. Okey Puan, apakah itu decoupage sebenarnya? Decoupage ni merupakan satu seni tampal yang kita gunakan tisu, tisu yang siap bercorak ya, yang ada 3 ply. Dan benda-benda yang untuk bahan-bahan buatnya semua kita beli secara online. Tetapi bahan asasnya kita gunakan daripada bahan-bahan yang terbuang. Ini macam botol-botol ni lah. Biskut raya yang dah habis tu kita boleh gunalah bekas dia. Okey, baik. Macam mana nak buat decoupage tu sebenarnya Puan? Daripada tisu yang Puan tunjukkan ni. Okey, mula kita dah ada tisu ni, kita kena gunting. Gunting dan dia ada 3 ply ya. Okey, dia ada 3 ply. So kita kena bukalah, kita ambil yang lapisan yang paling nipis sekali. Okey, ambil lapisan luar sahajalah. Okey, baik. Kita sediakan ini. Kemudian bahan-bahan yang perlu kita gunakan adalah yang pertama adalah deso. Yang kedua adalah background colour. Warna ni saya pilih warna putih. Dia ada macam-macam colour. Tapi kebanyakan warna pastel. Yang ketiga adalah glaze medium. Dan yang keempat adalah varnish. Ya. Okey. So pertama kita ambillah satu bekas. Saya tunjuk demo tudung ni senang. Dan kita kena gosok dengan kertas pasir. Standard P240. Baik. Kita gosok. Kita mempercepatkan proses dia sikit. Lepas kita gosok. Kemudian kita ambil gesso. Gesso ni macam foundation lah. Okey, baik. Kita letak foundation atas penutup bekas tu. Dah sudah tu. First layer, second layer untuk tutup ni. Okey, baik. Kemudian, okey, tak apa. Kemudian, selepas itu kita nak tampal. Okey. So yang ini kita dah tampal. Dah letak gesso tu. So kita nak tampal. Kita gunakan air ke? Betul? Kita dah kita letak background ni. Kita dah colour. Maksudnya yang ni warna putih sebab Puan pilih colour warna putih lah. Baik. So yang ketiga kita agak-agak mana kita nak letak. Okey, saya pegang. Kita agak-agak mana kita nak letak. So kita ambil glaze medium ni sebagai gam. So kita agak saja. Okey. Kita letak macam kita letak glue lah. Lepas tu kita tampal dekat atas tu. And then kita dab sikit dengan tisu lembap. Okey, baik. Kita dab supaya mengelakkan dia koyak. So kita lembut-lembutkan dia. Okey, baik Puan. Mungkin sambil-sambil Puan lekatkan bunga tisu ini. Mungkin Puan juga boleh kongsikan yang Puan ada kelas kraft tangan kan? Bagi mereka yang ingin mempelajari sesuatu daripada Puan, bagaimana ataupun di mana mereka boleh mencari Puan Suzana? Mereka boleh menghubungi saya di talian 010-5216-170 ataupun layari IG saya suzana.syamsuddin.58. Baik. Okey. So, ini kita kena tunggu berapa lama Puan? Dia sekejap je kering. Sekejap je kering. Untuk mengelakkan dia rosak, kita mesti letak varnish. Okey, jadi itu kegunaan varnish dan setelah ia siap, ini hasil dia. Ya Puan, okey, kita boleh letak serbuk kopi kat dalam ataupun ini ada serbuk teh dekat dalam. Apa-apa yang kita nak letak, kita boleh masukkan dalam bekas ni. Baik, dan jangan risau kalau kena air pun tak rosak ya. Tak rosak, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Suzana bagi anda di rumah. Kami berharap ini menjadi sedikit inspirasi buat anda. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali bersama dengan Fahrin Ahmad dan juga Daniel Chios. Wanita hari ini. Jom
Jom heboh-heboh tapi di rumah, Sugi. Ya, Farin. Buat julung-julung kalinya, Karnival Jom Heboh dibawa terus ke rumah anda. Dan anda boleh memenangi voucher tunai, wang tunai bernilai RM20,000 daripada McDonald. Langkahnya mudah. Ambil gambar anda bersama keluarga sambil menikmati juadah McDonald di rumah dengan caption anda sendiri dan muat turun di Instagram anda dengan hashtag JHDR bersama McDelivery dan hashtag Merdeka bersama McDelivery. Peraduan ini bermula daripada 25 Ogos dan tamat pada 30 Ogos jam 6 petang. Pemenang akan diumumkan pada 30 Ogos jam 10.50 malam di TV9 dan jam 11.40 malam di TV3. Mudah Jadi sahaja. cukup mudah. Jadi jom heboh-heboh di rumah. Tapi kita tidak lengkap WHI kita tanpa artis jemputan kita. Hari ini kita bersama dengan Daniel Chue. Ya, Daniel Chue. Saya dapat betul. sebutan nama itu. Okey, lagu terbaru anda ingin ceritakan mengenai lagu ini. Okey, lagu Ingin ni sebenarnya ciptaan sepenuhnya bersama Ikhwan Fatanah dan juga Awan Saleh. Yang kita tahulah diorang ni sangat-sangat popular dengan lagu Hafiz, Hafiz Adira. So, lagu ni menceritakan tentang a love song, happy ballad songs yang tentang dua orang individu yang diorang sebenarnya dah bercinta dan sedang menuju ke alam perkahwinan. Okey, baik. Dan mereka yang baru menonton mungkin akan, saya kenal budak ni. Dia dulu masuk idola kecil dulu macam ni, sekarang macam ni. Baik, bagi Daniel sendiri, peralihan daripada idola kecil sekarang dan idola besar. Kerja sebagai seorang penyanyi. Oh, okey. Peralihan tu kita nampaklah sebab saya pun masuk idola kecil around 7 tahun yang lepas. Dah sangat-sangat lama. Dan sekarang saya kembali lagi dengan orang kata dah tinggi lampai, dah tak ada dah idola kecil tu. Idola kecil tu dah tak ada dah. So saya tampil dengan image yang baru sebagai Daniel Chue, bukan dikenali lagi sebagai Daniel idola kecil. Baik, untuk mereka menyaksikan YouTube sebagaimana kita saksikan di belakang ini dan juga mungkin Instagram anda untuk mereka terus mengikuti perkembangan anda. Okey, kalau nak ikuti perkembangan saya boleh terus ke Instagram saya Daniel Chue, DANIALCHUER, sama juga dengan Twitter, Facebook, semua sama. Dan untuk video klip ini kalau ke YouTube cari Ingin. Ingin dekat YouTube Aries Music. Okey, saya pasti Sugi ramai dari kita ingin mendengar keseluruhan lagu terbaru daripada Chue dengan lagunya Ingin dan kami akan kembali pada hari esok dengan satu topik yang cukup menarik iaitu apa yang tular. Okey, jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Daniel Chue kerana bersama kita pada hari ini. Single terbaru Daniel ya, Ingin. Jadi terus memberi sokongan anda kepada Daniel Chue dengan menonton lagu Ingin dan mendengarnya di platform digital. Betul. Okey, ada apa-apa pesanan buat peminat-peminat Daniel? Okey, assalamualaikum semua. First of all saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya hari ini di Wanita Hari ini untuk promosikan lagu baru Ingin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat di Phoenix Squad dan Chue social media team dan keluarga yang selalu support daripada dulu sampai sekarang. Memang orang kata apa, career nyanyian ni saya memang nak ambil serius dan alhamdulillah hari ini saya dah berdiri dekat sini untuk menyanyikan single saya sendiri. Tahniah. Jadi kami di Wanita Hari mengucapkan selamat menjaya kepada Daniel Chue dengan lagu terbarunya dan seperti mana saya katakan tadi kami akan kembali hari esok dengan apa yang tular. Dan kini terimalah Ingin daripada Daniel Chue. Assalamualaikum. Bye-bye. Hati ini bukan untuk disakiti, raga ini bukan untuk dilukai. Dampingi diriku dengan pelukan sayangmu. Rindu ini bukan untuk didustai, jiwa ini bukan untuk dicurangi. Mengertilah kasih yang aku terlalu mencintaimu. Yang aku inginkan hanya ketulusan darimu, cintaku berseri dalam hidupku. Yang aku inginkan tak kau lupakan, katakan padaku kau akan tetap setia ke akhir waktu.
aku terlalu mencintaimu. Yang aku inginkan hanya ketulusan darimu cintaku. Kau selalu dalam hidupku. Yang aku inginkan ku tak kau lupakan. Katakan padaku kau akan tetap setia ke akhir waktu. Coba sejenak kau bayangkan kita berdua bersama di pelaminan. Bahagia kita rasa, ku harap ia menjadi kenyataan. Yang aku inginkan hanya ketulusan darimu cintaku. Kau